Untuk mengikuti berita dari negeri di bawah bayu pula, kita bersama Adrian Soidi di Kota Kinabalu Sabah. Teruskan, Adrian. Terima kasih Nurliana. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Projek-projek bandar dan projek di bawah koridor pembangunan Sabah SDC tahun ini berjalan lancar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, sehingga Jun tahun ini, SDC mendapat komitmen pelaburan terkumpul berjumlah RM149 bilion dengan RM53.8 bilion daripada jumlah itu telah direalisasikan. Datuk Musa berucap dalam jamuan tengah hari Dewan Perniagaan dan Industri Antarabangsa Malaysia MICCI Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Raymond Tan Syukiah. Datuk Musa yang juga Menteri Keuangan juga berkata di bawah Rancangan Malaysia ke-11 RMK 11, penekanan adalah untuk menambah baik infrastruktur sokongan utama termasuk logistik dan perhubungan. Tumpuan juga akan diberikan kepada peningkatan perkhidmatan internet jalur lebar dan pembangunan modal insan bagi meningkatkan lagi daya saing di peringkat ekonomi global. Sehubungan itu, kerajaan menghargai peranan MICCI Sabah dalam menggerakkan aktiviti perniagaan dan industri di negeri ini. Dalam pada itu, Datuk Musa berkata ekspor dan import Sabah bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini menurun berbanding tempoh sama tahun lepas dengan lebihan dagangan RM6.8 bilion. Manakala dari segi pelaburan, 8 projek pembuatan bernilai lebih RM338.2 juta diluluskan antara Januari hingga Jun berbanding 23 projek bernilai RM2.9 bilion bagi keseluruhan tahun lalu. Ketibaan pelancong ke Sabah juga menurun sebanyak 2.6%. Bagaimanapun, Datuk Musa yakin pelancong dari China akan meningkat berikutan kadar pertukaran renminbi ringgit yang lebih baik selain langkah kerajaan membekukan keperluan visa bagi pelancong China. Golongan pesara dalam perkhidmatan awam disaran supaya melibatkan diri dalam pelbagai persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan NGOs di kawasan masing-masing untuk bersama-sama menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan hidup rakyat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata, pengalaman dan pengetahuan luas yang mereka miliki sepanjang perkhidmatan boleh dikongsi menerusi idea dan cadangan yang memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Beliau menyatakan demikian dalam amanatnya sempena Majlis Jasamu di Kenang 2015 dan Hari Bertemu Pelanggan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri di Bongawan. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamarlin Haji Ombi. Datuk Azizah berkata kerajaan yakin golongan pesara mempunyai pelbagai kemahiran dan kebolehan yang boleh terus digunakan untuk bersama-sama menyumbang kepada kesejahteraan negara. Terdahulu, Pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Nordin Siman berkata terdapat 23,000 penjawat awam negeri sedang berkhidmat ketika ini. Jumlah itu katanya dijangka berkurangan berikutan ramai penjawat awam yang berkhidmat sejak tahun 1970-an dan 80-an akan bersara dalam tempoh 4 tahun ini. Seramai 46 pesara dari Beaufort, Sipitang, Kuala Penyu menumbuk dan membakut diraikan dalam majlis ini. Penjawat awam diingatkan agar mentaati ikrar dalam perkhidmatan awam untuk tidak membocorkan rahsia kerajaan, sebaliknya menjaga keselamatan dan kerahsiaan dokumen dalam sebuah jabatan. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Borhan Dola berkata tindakan membocorkan rahsia kerajaan sebelum sesuatu pengumuman rasmi dibuat boleh memberi implikasi besar kepada keputusan kerajaan. Jelasnya lagi, jika kerahsiaan dokumen kerajaan terlepas kepada pihak tidak bertanggungjawab, juga akan menjadi isu besar kepada kerajaan memerintah. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena Majlis Perhimpunan Anggota Perkhidmatan Awam Daerah Sandakan bersama Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah di Dewan Suria Perdana Wisma Kastam Sandakan. Beliau turut mengingatkan penjawat awam agar menapis sebarang berita dalam media sosial sebelum menghebarkannya kepada umum. Majlis ini turut diisi dengan ceramah keselamatan iaitu isu-isu keselamatan di Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah Ezon yang disampaikan Timbalan Ketua Staf Risikan Eskom SCP Hasim Justin.
Pergerakan pemuda UMNO Sabah mempelawa penggiat sukan permotoran di negeri ini menyertai Sabah Drag Battle 2015 yang diadakan bersempena Karnival Belia dan Permotoran Sabah bermula 20 hingga 22 November depan. Ketua Pemuda UMNO Ranau Faiz Austin Dato' Nordin berkata, pertandingan itu melibatkan 7 kategori motosikal dan 13 kategori bagi kereta pelbagai jentera. Pertandingan akan diadakan di Zon 9, Taman Perindustrian Kota Kinabalu. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mewakili Ketua Pemuda UMNO Sabah, Haji Yamani Hafiz Dato' Musa, menyaksikan majlis menandatangani perjanjian MOA antara Kelab Generasi Belia Baru dan Kelab MUSC Motorsport Kuala Lumpur di Kota Kinabalu. Pendaftaran dan borang penyertaan telah mula diedarkan dan boleh didapati di Kelab Generasi Belia Baru KGBB. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM352 bagi kereta manakala RM252 bagi kategori motosikal. Dijangka hampir 500 peserta dalam dan luar negara menyertai perlombaan drag itu yang akan dirasmikan Menteri Belia dan Sukan, Khairi Jamaluddin. Kumpulan Badan Bahasa dan Sastra Sabah mempertaruhkan Pulau Tanpa Cinta dalam pertandingan Festival Teater Negeri Sabah 2015. Festival tersebut sedang berlangsung di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kota Kinabalu. Karya adaptasi novel penulis Jasni Madlani dan skrip ditulis tokoh teater terkenal Abdul Karim Gulam ini mengisahkan seorang penulis Pulau Pandora yang diberi nama Muhammad Iqbal yang mengharungi cabaran getir kerana karya tulisannya bertentangan kehendak pemerintah Pulau Pandora. Selain Badan Bahasa dan Sastra Sabah, festival ini turut disertai 7 lagi kumpulan teater dari daerah Tawau, Kota Kinabalu dan wilayah Persekutuan Labuan. Antara anugerah yang dipertandingkan termasuklah pengarahan terbaik, pelakon lelaki dan wanita terbaik, pelakon pembantu lelaki dan wanita terbaik, pelakon harapan lelaki dan harapan wanita terbaik serta anugerah sinografi terbaik. Pemenang pertandingan ini akan mewakili Sabah ke pertandingan Festival Teater Peringkat Kebangsaan di Kuala Lumpur November depan. Seterusnya kita ikuti paparan acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pukul 8 pagi ini berlangsungnya program Leadership Executive Talk anjuran Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu di Auditorium Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Seterusnya, pukul 2 petang berlangsungnya program Mesra Rakyat Anjuran Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa Sabah di Sekolah Kebangsaan Lolongan Pensiangan. Akhir sekali pukul 8 malam akan diadakan Majlis Anugerah Sukan Negeri Sabah 2015 di Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Adrian untuk laporan.